Okey, murid-murid. Sekarang kita lihat kepada contoh apa ni? Contoh meramal. Contoh meramal. Okey, kita lihat contoh satu. Okey, disuruh perhatikan aktiviti di atas. Okey, apa yang kamu dapat lihat dekat sini? Kalau pandangan cikgu, dia adalah satu aktiviti gotong royong membersihkan kawasan sungai. Kan? Okey, jadi itu perhatian dia. Okey, jadi daripada sini kita boleh buat ramalan berdasarkan pemerhatian. Bila dah buat, bila diorang dah bersihkan, dah buat lakukan gotong royong tu, apa ramalan yang kita boleh buat ialah air sungai akan menjadi bersih dan jernih. Okey, ini ramalan berdasarkan pemerhatian. Pemerhatian dekat mana? Pemerhatian dekat gambar ni. Gambar yang yang diberi ni lah. Okey. Berdasarkan gambar ni, kita buat ramalan pula. Jadi bila dia dah gotong royong, dah bersihkan sungai, maka ramalan kita air sungai akan menjadi bersih dan jernih. Itu cara yang pertama untuk meramal. Ada 3 cara tadi kan cikgu cakap kan. Okey, ini cara yang pertama. Okey, kita lihat pada contoh yang kedua pula. Okey, contoh yang kedua. Masih lagi gambar. Okey. Kita tengok. Ada gambar kilat. Siap kena dekat bangunan KLCC tu lagi ya. Kilat dia, kilat sambung menyambung lah Okey. Dekat sini kita boleh meramalkan berdasarkan pengalaman lalu. Kita nampak kilat. Okey. Ramalan kita, apa ramalan dia? Biasa kalau dah kilat tu dengan angin apa semua kan. So kita boleh jangkakan lah, kita boleh ramalkan lah. Apa yang akan berlaku seterusnya kan, betul tak? Akan berlaku ribut petir. Itu adalah ramalan berdasarkan pengalaman lalu. Pengalaman lalu, kita dah pernah lalui dah dulu. Ni kalau kita duduk kat rumah tu, kita duduk kat rumah petang-petang tu contohnya nak hujan, tiba kilat. Kita hujan belum lagi hujan tapi kilat. So bila kilat tu kita tahu hari nak hujan. Kalau katakan ada sidai kain, kita mulalah angkat kain. Kenapa kita angkat kain tu sedangkan hujan belum turun? Kita jangka kan, kita dah jangka lepas ni kan hujan nak turun. Tu berdasarkan pengalaman. Tu namanya berdasarkan pengalaman okey. Yang ketiga. Contoh yang ketiga. Kita lihat contoh ni. Dia kata lihat jadual pula. Okey, dia bagi jadual. Okey. Ada satu jadual hari dengan ketinggian pokok. Hari 5, 10, 15, 20, 25. Ketinggian pokok 2, 4, 6, 8, tanda soal. Jadi, dia suruh buat apa tu? Dia suruh ramalkan dekat pada hari yang ke-25 ni, ketinggian pokok tu berapa ramalan kita? Berapa ketinggian dia? Dekat sini kita boleh meramal menggunakan cara yang ketiga. Apa cara yang ketiga? Sama ada menggunakan data ataupun pola. Pola tu maksudnya corak. Corak perubahan. Okey, data yang ada ni 5, 10, 15, 20, 25 ni hari ni. Ni hari ni data lah ni. Okey. Bila kita lihat corak pula kita nampak pokok ni dia naik 2 cm selepas 5 hari. Selepas 5 hari dia naik 2 cm sehinggalah pada hari yang ke-20 dan terjadi 8 cm. Jadi andaian ramalan kita pada hari ke-25 berapa agaknya? Kita boleh tahulah kan. Kalau dah naik 2 tu 8 tambah 2 jadilah 10 cm. So ketinggian pokok pada hari ke-25 ialah 10 cm. Okey, boleh murid-murid? Cikgu rasa tiga-tiga contoh ni dah memadai untuk kamu memahami bagaimana cara nak buat ramalan. Okey?
Okey, kalau begitu kita teruskan lagi kepada kemahiran proses sains yang ketiga, iaitu berkomunikasi. Okey, kalau kita faham berkomunikasi ni bercakap lah kan? Okey, tapi dalam sains berkomunikasi ni bukan sekadar bercakap. Macam-macam cara kita boleh berkomunikasi. Kita lihat maksud dia dahulu. Kita menerima, memilih, menyusun dan mempersembahkan maklumat dalam bentuk tulisan, jadual, rajah, model atau secara lisan. Itu pun komunikasi, betul. Tapi kita boleh nulis, kita boleh buat dalam bentuk jadual, kita boleh buat dalam bentuk rajah, kita boleh buat dalam bentuk model pun. Okey. Jom kita lihat contoh-contoh yang contoh yang akan disediakan. Okey, tapi sebelum tu kita baca dulu situasi sebab dia satu situasi boleh cover banyak bentuk komunikasi. Kita tengok situasi dia apa. Situasi dia, Umar mengumpul maklumat bilangan murid di dalam kelas mengikut jenis buah-buahan kegemaran mereka. Okey, Umar ni kumpulkan maklumat ikut jenis buah-buahan kegemaran. Dia tanyakan kawan dia, kau suka buah apa? Kau suka buah apa? Okey. Bila dia dapatkan maklumat tu, okey, dia boleh persembahkan dalam pelbagai bentuk. Kita lihat bentuk apa yang boleh dipersembahkan. Okey, bentuk yang pertama, contoh satu, Umar ni boleh persembahkan dalam bentuk buah yang dia tadi tu, yang dia dapatkan daripada kawan dia ada 4 buah. Kawan-kawan dia suka makan. Pertama buah tembikai. Yang kedua buah pisang. Yang ketiga buah durian. Yang keempat buah betik. Jadi bila dia tanya kawan-kawan dia, dia boleh persembahkan dalam bentuk tulisan. Tulisan. Orang murid menggemari tembikai. 7 orang murid menggemari pisang. 9 orang murid menggemari durian. 8 orang murid menggemari betik. Itu tulisan. Tapi bila dia tulis, dia baca pun jadi lisan juga. Jadi dekat situ dah ada 2 bentuk komunikasi. Kalau katakan dia tak tulis pun, dia cakap, dia persembahkan dalam kelas dia secara lisan pun, itu pun komunikasi juga. Dia just sebut je kan. Komunikasi juga. Okey. Contoh yang kedua. Buah yang sama ni tadi, dia boleh persembahkan dalam bentuk jadual juga. Kita boleh buat dia dalam bentuk jadual seperti berikut. Jenis buah-buahan kegemaran. Tembikai, pisang, durian, betik. So, data yang dia dapat tadi tu, bilangan murid tu dia masukkan. Tembikai 6 orang, pisang 8 orang, durian 9 orang, betik 7 orang. Ni dipanggil jadual. Okey. Jadual ni salah satu bentuk komunikasi. Okey, kita lihat contoh yang ketiga. Boleh juga dalam bentuk rajah. Komunikasi. Maklumat yang sama lagi, situasi yang sama yang Umar tadi tu, dia boleh dalam bentuk carta palang. Macam mana rupa carta palang? Dia tak lagi ke? Ni rupa carta palang. Okey. Mesti ada pemboleh ubah dimanipulasi. Jenis buah-buahan tu pemboleh ubah dimanipulasi. Pemboleh ubah bergerak balas bilangan murid. Okey. Jadi kita buat carta palang, lukis carta palang, tembikai palang dia sehingga nombor 6. Pisang sehingga palang dia sehingga nombor 8. Okey. Durian palang dia sehingga nombor 9. Nombor 9 tak ada kat sini, so antara 8 dengan 10 mesti selari. Sebaris lah. Okey. Yang ini mesti ada 7 orang, so mesti sebaris antara nombor 8 dan nombor 6. Tengah-tengah. So ini carta palang. Okey. Lagi satu apa agaknya? Rajah apa yang kita boleh persembahkan? Kita boleh persembahkan juga dalam bentuk carta pai.
Pernah tengok carta pi macam mana? Carta pi macam ni rupa dia. Macam ni. Dia bulat. Eh? Ha, so dia pecah-pecahkan dalam bentuk pecahan lah. So kalau kita kira bilangan murid dia ni ada lebih kurang 6, 8, 14, 14 tambah 9, 23, 23, 30 orang. So, carta pi ni dia bahagi kepada 30 lah. Lepas tu dia lorekkan tembikai 6 bahagian, pisang 8 bahagian, durian 9 bahagian, betik 7 bahagian. So berjadilah dia rupa macam ni. Carta pi. Okay, ni contoh untuk apa ni lah, untuk bahkan dalam bentuk rajah. So, apa yang kamu dah belajar hari ni? Yang pertama, kamu dah belajar membuat inference. Kemahiran proses sains membuat inference. Yang kedua, kamu dah belajar meramal. Dan yang ketiga, kamu dah saya dah sentuh tentang kemahiran proses sains berkomunikasi. So, kita dah, kalau campur dengan minggu lepas, kita dah cover sampai cover separuh daripada kemahiran proses sains kita. Separuh lagi yang saya akan sentuh pada minggu yang seterusnya lah. Okay. Jadi kita terus pada aktiviti. Okay. Aktiviti ni saya nak kamu buat dalam buku tulis, buku nota kamu buku tulis. Okay, lihat. Okay, lihat gambar ni. Saya bagi secara general je. Gambar ni gambar orang tengah makan secara gelojoh lah, faham. So, tapi dia suruh bagi inference. Berikan inference kamu berdasarkan gambar di atas. Kenapa ni makan macam ni? Apa agak sebab ni pemerhatian dia, orang ni makan dengan gelojoh. Tapi sebab apa dia makan gelojoh? Itulah inference dia. Kamu cari dan tulis dalam buku nota kamu. Gambar ni saya benarkan kamu print dan tempal. Okay, untuk aktiviti yang kedua. Aktiviti yang kedua, ni ada gambar air batu. Okay. Amalkan keadaan air batu selepas 15 minit. Lepas 15 minit ni macam mana, apa yang berlaku kepada air batu ni? Dah tulis apa jawapan dia, takarkan keadaan dia. Keadaan air batu tu, adakah bentuk air batu ke, bentuk lain ke, bentuk orang ke, tak tahu. Kamu lakarkan lah. Lepas tu snap tunjuk dekat saya. Okay. Dan aktiviti yang ketiga. Yang ini agak mencabar sikit lah. Kamu diberi jadual, tahun dan bilangan haiwan. Saya nak kamu tukar dia dalam bentuk carta palang. Carta palang. Boleh? Tukar dia dalam bentuk carta palang. Tentukan dulu mana pembuluh ubah dimanipulasi dan pembuluh ubah bergerak balas. So, lepas tu bina carta palang dia. Okay. Dan yang terakhir sekali, latihan di dalam buku aktiviti kamu. Sambung muka surat 4, 5 dan 6. 4, 5 dan 6. Okey. Semua tajuk yang berkaitan dengan apa yang saya ajar hari ini. Okey. Harap sangat kamu buat Kalau nak compare minggu lepas, latihan tak ramai yang hantar. Saya tunggu. Tapi tak ramai yang hantar. Saya dah bagi PowerPoint. Okey, kata yang kali ni saya record pula. Sebetulnya tak ada masalah. Kamu boleh rewind sampai kamu faham apa ni. Kalau tak faham juga, WhatsApp saya tanya. Kalau tak boleh dalam grup personal. Cuma saya minta kerja yang kamu buat tu kalau boleh hantarlah secara personal. Jangan masuk dekat dalam grup tu lah. Sebab saya takut nanti korang ada yang ambil kesempatan meniru. So, bukan nak tak bagi dia meniru, tapi nak mengelakkan daripada dia meniru buta-buta tapi tak dapat apa-apa. Dia tak faham pun. Jadi saya harap kamu boleh buat kerja yang saya bagi ni. Jangan bagi alasan apa-apa lah saya harap sangatlah. Okey, untuk PDPR kita setakat ni itu saja yang saya ingin sampaikan. Jadi saya minta maaf jika ada kekurangan untuk dalam minggu pertama dan minggu kedua ni saya akan cuba perbaiki lagi insya-Allah. Jadi untuk itu sahaja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.